Kita jumpa lagi hari ini dan kita akan belajar topik pengurusan data. Dalam topik pengurusan data ini, kita akan belajar tafsir piktograf, tafsir carta palang, bina piktograf dan macam mana kita nak bina carta palang. Okey, kita tengok macam mana kita nak tafsir piktograf. Tengok ni salah satu bentuk piktograf. Piktograf, okey, biasanya macam ni. Lepas tu nak kenal piktograf, dia ada satu petunjuk kat bawah ni yang dilukis simbol dan diberi ni petunjuknya mewakili 10 buah buku. Contoh petak ni, satu petak mewakili 10 buah buku. Jadi kita tengok bilangan, tajuk bilangan buku cerita yang dibaca oleh 4 sahabat baik. Tengok Akil baca berapa buku cerita? Okay, kita kira 1, 2, 3, 4. Tapi yang ni setengah. Okay, tengok simbol dia. Kalau ni petak besar ke sikit kan? Yang ni maknanya separuh. Kalau satu petak ni mewakili 10, jadi yang setengah ni mewakili 5. Separuh daripada 10. Jadi kat sini 1, 2, 3, 4. Yang ni tadi 5. 4 ni 4 darab 10. Jadi 40. Jadi jumlah buku yang dibaca oleh Akil ialah 45 buah. Kita tulis kat tepi ni. Okey, tengok buku yang dibaca oleh Imran. Semua lukis penuh. Petunjuknya lukis penuh. 1, 2. Jadi berapa? Kita boleh congak je. 2 darab 10, 20. Tengok buku yang dibaca oleh Hanif. 1, 2, 3, 4, 5. Pun kita boleh congak jadi 50. Tulis kat tepi untuk senangkan kita nak kira nanti, nak jawab soalan yang dikemukakan. Okey, tengok buku yang dibaca oleh Adam. 1, 2. Lepas tu ada setengah. Setengah ni adalah separuh daripada 10 buah. Jadi 5 buah. Jadi 1, 2, jadi 20. 20 tambah 5 jadi 25. Adam baca 25. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Berapakah buku yang dibaca oleh Adam? Jadi, boleh tulis terus jawapan. 25. Okey, yang kedua. Siapa yang paling banyak membaca buku cerita? Siapa yang paling banyak? Okey, sini Akil 45. Yang paling banyak. Kita nampak macam ni pun kita boleh tengok. Berdasarkan petunjuk. Yang paling banyak yang ni lah. Jadi jawapannya Hanif. Kita tak nyatakan berapa, kita cakap siapa. Jadi jawapannya Hanif. Berapakah jumlah buku cerita yang dibaca oleh 4 sahabat baik tersebut? Okey, jadi kita kira. Bila jumlah kita kena tambah. 45 tambah 20 tambah 50 tambah 25. Akan dapat jawapan untuk jumlah buku cerita yang dibaca oleh 4 sahabat baik tersebut. Kita tengok macam mana nak tafsir piktograf yang kedua. Contoh piktograf lagi. Robot ni kata kita tengok contoh piktograf lagi. Okey, mula kita baca tajuk. Bilangan koleksi robot yang dimiliki oleh beberapa orang pelajar. Inilah pelajar-pelajarnya. Nabil, Ravi, Aseng, Linker, Robert. Okey, kita tengok petunjuk. Yang kedua kita tengok petunjuk. Petunjuk dia, satu piala ni mewakili 4 koleksi robot. Jadi, Nabil 1, 2, 3, 4. Jadi kita darab 4. Dan maknanya satu ni 4. 4. Sini pun 4. Jadi 4 darab 4 jadi 16. Kita boleh congak je. Sekarang tengok Ravi. Ravi ada 1. Yang penuh 1. Yang separuh 1. Ni separuh. Okey, robot dia lukis okey macam ni. Piala susah dia kena lukis. Okey, kalau penuh macam ni. Kalau macam ni separuh. Okey, ingat. Kalau penuh ni 4. Kalau separuh daripada 4 ialah 2. Jadi yang ni 2. Yang ni 4. 4 tambah 2 jadi 6. Jadi koleksi robot Ravi ialah 6. Tengok Aseng. Aseng ada, yang penuh dia ada 2. 2 jadi 8. Yang separuh ada 1. Jadi 10. Sekarang kita tengok Linker. Linker ada 1, 2, 3, 4. 4 darab 4. Kita nak senang, kita boleh darab je. 4 darab 4 jadi 16. Tambah 2 yang separuh ni kan. Ni separuh ada 1 je. 16 jadi 18. Kita tulis kat tepi tu. Okey, untuk Robert ada 1, 2, 3. 3 yang penuh. Jadi 3 ni kita darab dengan 4. Jadi 12. Robert ada 12. Okey, soalan-soalan yang mungkin ditanya berdasarkan piktograf ni. Okey, macam soalan tadi lah. Siapa yang paling banyak koleksi robotnya? Siapa yang paling sedikit? Ataupun yang boleh tanya beza robot yang dimiliki oleh Ravi dan Robert. Okey, ataupun lagi dia boleh tanya
Satu robot berharga RM10. Berapa harga robot yang dimiliki oleh Aseng? Jadi RM10 darab 10 lah. 10 robot dia. Satu robot berharga RM10. Jadi RM10 darab 10 jadi RM100. Kita tengok macam mana nak tafsir carta palang mencancang. Kalau yang macam ni, carta palang mencancang. Ataupun dipanggil carta palang menegak. Semua carta yang macam ni, yang ada bilangan kat tepi, ni carta palang mencancang. Okey, kita tengok tajuk dia. Dia sama macam pektograf juga, ia ada tajuk. Tajuk ni nak senang. Kita tahu ni carta ni pasal apa. Okey, kita tengok permainan yang digemari oleh murid-murid tahun 4 di sebuah sekolah. Okey, ni adalah permainan yang digemari oleh murid-murid tahun 4. Okey, kita tengok bola sepak. Ambil pembaris. Awak kena ambil pembaris. Tengok bilangan kat sini. Dia mula dengan sifar kan? Ini bilangan. Sifar 20, 40, 60, 80, 100. Okey, yang suka main bola sepak, awak ambil pembaris letak kat sini. Ukur kat sini. Okey, jadi dia bukan 40, bukan 60, tapi dia berada di tengah-tengah antara 60 dan 40. Jadi jawapannya, yang suka main bola sepak 50 murid. Okey, kita tengok yang suka main bola jaring pula. Kita ambil pembaris juga, ukur kat sini. Okey, yang ni terus je. 20 orang. Manakala yang suka main bola tampar, ambil pembaris, letak dekat hujung ni. Dekat hujung ni, kita pun tengok kat tepi, kat bilangan tu, 80 orang. Tulis kat atas ni, sebab senang kita nak jawab soalan nanti. Kita dah tahu dah, bola sepak 50, bola jaring 20, bola tampar 80. Okey, tengok hoki. Hoki pun ambil pembaris. Awak ukur kat sini. Oh, jawapannya yang suka main hoki ialah 60 orang. Okey, dah kita tafsir carta palang tersebut. Kita tengok soalan. Okey, soalan pertama. Contoh-contoh soalan yang boleh ditanya. Apakah permainan yang paling digemari oleh murid tahun 4 di sekolah tersebut? Apa permainan yang paling digemari? Kita nampak carta macam ni, kita dah tahu dah. Yang paling digemari ialah bola tampar. Okey, yang kedua. Apakah permainan yang paling kurang digemari? Okey, paling kurang, yang paling sedikit lah. Jadi jawapannya bola jaring. Okey, macam tadi juga, ada lagi soalan-soalan yang boleh ditanya berdasarkan carta palang ini. Okey, jika awak dah boleh tafsir carta palang ni, awak boleh jawab soalan-soalan yang ditanya. Kita tengok macam mana nak tafsir carta palang mengufuk. Ni carta palang mengufuk. Ataupun dipanggil lagi carta palang melintang. Tadi menegak, mencancang. Sama je. Semua term dia, sebutannya berbeza. Ni carta palang mengufuk. Okey, mengufuk maknanya bilangan ni duduk bawah. Tadi bilangan duduk tepi kan, bilangan duduk kat sini. Sekarang ni bilangan ni berada di bawah. Ni paksi X. Paksi X ni kita panggil, dia ada nama dia. Tengok nama dia bilangan. Tadi paksi X tu nama. Yang ni paksi Y. Paksi Y ni nama sekarang ni. Sebab tu dipanggil mengufuk. Nampak carta ni dia baring kan? Dia melintang. Okey, ni kita tengok tajuk dia. Buah-buahan tempatan yang dijual di sebuah gerai. Okey, kita tafsir yang pertama dahulu. Cempedak. Cempedak ambil pembaris juga, ukur. Tapi bukan ke sini lah, ke bawah. Yang hujung ni ke bawah. Jadi 30 biji jual cempedak. Okey, tengok nangka. Nangka ambil pembaris, letak kat hujung ni ke bawah. Okey, 50, 60. Tengah-tengah antara 50 dengan 60. Jadi jawapannya 5. Jual nangka 55 biji. Okey, durian. Tengok durian. Durian ambil pembaris juga. Berapa biji durian tu? Okey, sekarang kita tengok durian. Sekarang kita tengok berapa biji durian yang dijual di gerai tersebut. Ambil pembaris juga, ukur kat tepi ni. Dah lebih pada 70. Jawapannya 75. Sebab tak ada garis kat sini satu lagi. Patutnya sini ditulis 80. Jadi durian dijual di gerai tersebut 75. Okey, kita tengok sukun. Sukun, kita ukur sukun. Okey, sukun kat sini. 65 biji. Okey, betik dijual. Di sini 30. Tengah-tengah antara 30 dan 40 adalah 35. Kita ambil macam tu. Kalau tengah-tengah 35. Tak payahlah awak cakap, oh mungkin 32 kot. Tak ada. Sebab dia lukis tengah-tengah. Biasanya tengah-tengah 35 macam tu. Separuh daripada nilai senggatan. Ni panggil senggatan. Senggatan dia 10, 20. Okey, jadi separuh jadi 5. Jadi buah betik yang dijual di gerai tersebut ialah 35 biji. Kita tengok soalan daripada carta palang mengufuk ini.
Buah apakah yang paling sedikit dijual? Soalannya tak lagi jauh. Biasa paling banyak, paling sedikit. Jumlah. Okey, paling sedikit dijual. Jadi buah cempedak. Ni cempedak. Tulis cempedak je. Lepas tu, berapakah beza jualan buah cempedak dan nangka? Okey. Cempedak dengan nangka. Jadi nangka lagi banyak kan? Jadi nangka lah kena tolak. Cempedak 55 tolak 30. Okey, kita pun kira lah. Sebabnya beza, kita tolak. Okey, fahamkan soalan nombor 3. Jika harga sebiji sukun ialah RM4.50. Sukun, RM4.50 sebiji. Jadi berapa kira jumlah harga hasil jualan sukun. Okey, sukun dijual 65 biji. Jadi sebiji RM4.50. Jadi kita kena darab 65 biji darab RM4.50. Kita belajar dalam topik wang. Macam mana nak darab wang tu. 65 biji darab RM4.50. Jadi kita tahulah harga sukun. Hasil jualan sukun. Kita tengok cara-cara macam mana nak bina piktograf. Tadi kita dah belajar tafsir piktograf. Sekarang ni kita nak tengok cara-cara. Macam mana kita pula nak bina piktograf. Biasanya dia akan beri satu pernyataan. Satu bentuk jadual ataupun ayat yang dipanggil maklumat. Ini semua maklumat. Data. Ni data yang diberi. Maklumat yang diberi. Kita kena bina piktograf daripada maklumat ini. Ataupun kita kena bina carta palang ke. Daripada data ni juga kita boleh bina carta palang menegak ke melintang. Lepas tu piktograf. Kita boleh buat 3 benda. Dan banyak lagi. Ada lagi kalau awak belajar nanti ke depan lagi carta pai. Daripada maklumat yang diberi. Okey, kita tengok maklumat ini. Kuih muih yang dibeli oleh murid 4 toleran. Okey, tajuk dia kuih muih yang dibeli oleh murid 4 toleran. Ni kuih muih. Lepas tu bilangan. Okey, donat 8 orang beli donat. Kita fahamkan dulu. Kuih keria 6 orang beli kuih keria. Kuih koci ada 10 orang beli kuih koci. Kuih cara manis 4 orang. Dan lepat pisang ada 2 orang yang beli kuih muih tu. Okey, ni maklumat yang diberi. Daripada maklumat ni kita nak bina piktograf. Okey, langkah pertama nak bina piktograf. Kita lukis 2 lajur dan 5 baris. Kenapa 2 lajur? Ni lajur. Sebab pernyataannya pasal kuih dan bilangan. Kuih dan bilangan murid. Okey, sini kuih. Sini untuk lajur kuih. Dan sini untuk lajur bilangan. 2 je. Okey, 5 baris. Sebab ada 5 pernyataan tu. 5 maklumat. 5 jenis kuih. Kalau ada 2 je, dekat data tu ada 2 je, jadi 2 lah baris yang kita kena lukis. Kalau yang ni tadi sebab ada 5 kuih, jadi 5 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Langkah yang kedua, tentukan petunjuk yang bersesuaian. Yang ni mungkin kita kena kira dulu. Kita tengok daripada data tadi, donat 8 orang, kuih keria 6 orang, kuih koci 10 orang, kuih cara manis 4 orang, lepat pisang 2. Jadi kita tengok yang paling sedikit tu 2 lah. Jadi awak tak boleh lukis petunjuk dia 1 mewakili 4. Jadi tak sesuai. Boleh, masih separuh, boleh lagi. Okey, yang bersesuaian, yang kita kena fikir. Okey, donat 8. Kalau awak nak lukis 8, jadi banyaklah, penuh kat sini. Kalau awak kata 1 ni, 1 simbol ni mewakili 8. 1 simbol ni mewakili 1. Jadi awak kena lukis 8. Petunjuk ni kita kena fikir. Petunjuk yang bersesuaian ni berapa nak wakilkan kuih-kuih tu. Okey, lepas tu kita lukis simbol. Simbol ni kita pilih yang senang juga kita lukis. Jangan lukis yang susah. Contoh, simbol yang cikgu pilih kat sini bentuk segitiga. 1 segitiga ni petunjuknya mewakili 2 kuih. Cikgu rasa, cikgu kira bersesuaiannya 2. Untuk cikgu lukis. Okey, 1 segitiga. Awak jangan lukis bentuk kuih betul. Sebabnya susah lah. Lukis bentuk-bentuk yang senang. Contoh bulat, petak, segi empat sama, segitiga. Bentuk-bentuk yang senang. Okey, simbol ni, 1 segitiga ni mewakili 2 kuih. Okey, jadi kita lukislah kat simbol ni. Berdasarkan data tadi. Donat ada 8. Jadi kita lukis 1, 2, 3, 4. 4 darab 2 jadi 8. Jadi sini dah betul. Okey, kuih keria tadi kita tengok datanya 6 orang yang beli kuih keria. Kuih keria. Okey, jadi kita lukis 3. 1, 2, 3. Kita lukis segitiga. Jadi 6 kuih keria kan. Okey, kuih koci. Kuih koci paling banyak yang dibeli. 10 orang beli kuih koci. Jadi kita lukis 10. 10 orang yang beli, kita bahagi dengan 2. Kita nak pastikan berapa kita kena lukis. 10 bahagi 2 jawapannya 5. Jadi simbol yang kita kena lukis 5. Okey, untuk kuih cara manis 4 orang.
4 orang. 4 orang bahagi dengan petunjuk ni 2 kan. 4 bahagi 2 jadi 2. 2 simbol kita kena lukis untuk tunjukkan 4 orang yang beli kuih cara manis. Lepak pisang, 1 je lah sebab 1 segitiga mewakili 2 kuih. Kita buat petunjuk ni supaya senang, kita tak perlu lukis banyak. Kalau nilai yang besar, mungkin kita boleh mewakili 10. 1 segitiga ni mewakili 10. Sebab tu cikgu kata tadi kita kena tentukan petunjuk yang bersesuaian. Yang tu kita mungkin kena kira. Kita nak belajar macam mana nak bina carta palang. Biasa dia akan nyatakan nak bina carta palang mencancang ataupun melintang. Okey, sama macam piktograf juga, dia mesti beri satu maklumat. Maklumat tu sama ada dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk jadual. Ni bentuk jadual dah. Bila dalam bentuk jadual sebenarnya lagi senang. Kalau dia bagi dalam bentuk ayat, awak tukar kepada bentuk jadual. Jika diberi soalan dalam bentuk ayat, tukar pada bentuk jadual dahulu. Okey, jadi senang nampak. Okey, tengok tajuk dia, cara-cara murid 5 persisten datang ke sekolah. Okey, cara-cara ke sekolah kita bahagi pada 2 bahagian. Lepas tu bilangan murid. Kalau diberi dalam bentuk ayat pun awak bahagikan dalam bentuk jadual. Okey, cara menaiki bas ada 10 orang. Menaiki kereta ke sekolah 6 orang. Menunggang basikal datang ke sekolah, tunggang basikal ada 4 orang. Berjalan kaki 12 orang. Okey, bermotosikal 8 orang. Ayah atau mak dihantar setiap hari 8 orang. Ni maklumat daripada jadual ni. Kita dah faham maklumat ni, kita boleh bina carta palang mencancang ataupun mengufuk. Cara nak bina carta palang mencancang. Kita sekarang nak belajar macam mana nak bina carta palang mencancang. Biasa kita nak bina carta palang ni kita guna kertas graf. Kertas graf ni yang bentuk petak-petak ni lah. Ataupun biasa kita guna buku tulis awak tu yang ada kotak. Jadi senang. Okey, buku petak macam ni. Ni buku petak. Ataupun kertas graf. Okey, jadual tadi cikgu tunjuk kat sini. Okey, langkah pertama nak bina carta palang, kita lukis paksi mencancang dan mengufuk. Ni paksi cancang, macam kita belajar dalam koordinat. Paksi mencancang, paksi mengufuk, ataupun nama lain dia paksi X. Ni paksi X, ni paksi Y. Nanti aku belajar ke depan lagi ni, memang nama dia paksi X, ni nama dia paksi Y. Nama lain dia paksi mengufuk, nama lain dia paksi mencancang. Okey, yang kedua, pada paksi mengufuk tulis cara-cara ke sekolah. Ni sebabnya cara-cara data yang diberi tadi cara-cara ke sekolah. Jadi paksi mengufuknya cara-cara ke sekolah lah yang kita tulis kat bawah ni. Lepas tu pada paksi mencancang, langkah ketiga, pada paksi mencancang tandakan senggatan. Ni nama dia senggatan yang bersesuaian dan labelkan nilai yang sesuai. Okey, senggatan. Biasa cikgu buat ni dekat petak terus, senang. Kat petak ni kan. Nak ambil tengah-tengah pun boleh, tak salah. Tapi kita nak senangkan kita ambil yang kat garis ni dah. Kat garis ni. Kita lukis senggatan. Okey, berdasarkan data ni, mesti kita masuk nilai yang paling rendah. Dan nilai yang paling tinggi. Nilai yang paling rendah 4. Tapi kalau kita mula dengan 4, sini sifar. Asalan dia mesti sifar kat bawah ni. Sifar. Tapi kalau terus tulis 4 kat sini, boleh. Asalkan senang nampak yang sini yang beza senggatan ni, biar nampak terus. Tapi cikgu buat ni, cikgu buat 2. Sebab ada 6 kat situ. 2, 4, 6, 8, 10. 10 kena ada. Ni dah lebih dah. Biasanya akan buat sampai 12 je. Tak perlu sampai banyak sangat. Sampai 12. Sebab nilai yang paling tinggi ialah 10. Maaf. Nilai yang paling tinggi ialah 12. Jadi kita kena buat sampai masuk 12. Bermula kena ada yang paling rendah dan yang paling tinggi. Yang ni 12. Ataupun lebihkan 1 jadi 14. Jadi bolehlah ni. Ni panggil senggatan. Yang ni mesti bersesuaian nilainya. Jangan awak buat sini sifar, tapi data kat sini kan. Tengok data kat sini, awak tu buat sifar 10. Susah kita nak lukis graf nanti. Nak lukis carta nanti. Dia akan kecil-kecil lah. Sebabnya awak letak sini 10 tu. Nilai ni mesti bersesuaian. Langkah keempat, tadi langkah ketiga kan. Kita dah buat semua ni, paksi mengufuk, paksi mencancang ni kita dah ada semua. Kita lukis dan warna atau lorekkan palang. Okey, tadi kita dah ada bilangan dekat sini. Ni bilangan. Kita tulis tadi kan bilangan. Lepas tu ni nama dia, cara-cara ke sekolah pada paksi X. Jadi kat sini kita lukis. Lukis dan warnakan atau lorekkan palang. Menaiki bas 10 orang.
Kita lukis. Kena ada petak ni. Kena ada kat tepi ni. Kalau awak jangan berdasarkan kotak ni je. Kena tulis kat sini. Kena lukis garis kat tepi ni. Okey, lepas tu menaiki bas 10 kan? Jadi lukis betul-betul kat sini. 10. Menaiki kereta 6 orang. Kita lukis kat sini. Okey, lepas tu yang ketiga, menunggang basikal 4 orang. 4 orang. Kita lukis. Macam tu. Beza jarak antara satu-satu carta ni kita tengok. Mesti bersesuaian. Jangan jauh sangat menaiki bas. Lepas tu menaiki kereta. Penuh buku. Kita jangan rapat sangat. Kalau rapat, kena rapat semua. Kalau jarakkan macam ni, kena semua jarakkan macam ni. Kita kena tulis lah ni. Ni basikal. Cikgu labelkan P je. Sebab tak muat. Tapi awak kena tulis basikal. Kena tulis bermakna lah. Okey, berjalan kaki 12 orang. Tinggi 12. Kita ambil pembaris. Tengok dulu kita ukur 12 sini. Jadi kita buat kat sini 12 orang. Kena lukis guna pembaris. Setiap yang awak lukis ni akan dapat 1 markah sebenarnya. Jadi lukis betul-betul. Lepas tu tulis kat sini kaki, berjalan kaki. Kena tulis penuh lah. Berjalan kaki. Kalau bimbang tulisan besar, tulis macam cikgu ni lah, 2 baris. Jalan kaki. Okey, lepas tu bermotosikal 8 orang. Kita tengok. Oh, sini 8 orang. Lukis motosikal 8 orang. Okey, bila dah siap ni, kita nak warnakan boleh ataupun kita nak lorekkan. Cikgu lebih prefer awak lorek sebab mungkin awak tak buat warna kan. Okey, kalau dalam periksa lah, kalau kerja rumah ni boleh je lah warna. Kita lorek. Kalau lorekkan macam ni, semua kena macam ni. Jangan lebih daripada garis ni. Jangan lorek lebih daripada cikgu lorek macam ni yang tak boleh. Kena lorek betul-betul masuk dalam ni je. Jangan lebih. Kalau lorek macam ni. Kalau lorek macam ni, awak nak lorek macam ni, kena semua macam ni. Tapi jangan lebih pada petak tu. Okey, boleh faham? Kat sini, ingat paksi X tadi, cara-cara ke sekolah. Paksi Y, bilangan. Lepas tu satu lagi, jangan tertinggal, kena ada tajuk. Carta palang, piktograf, mesti ada tajuk. Jadi awak tulis kat sini, kat atas ni tajuknya. Apa tajuk dia? Yang bersesuaian. Macam ni lah daripada daftar tadi. Cara-cara murid 5 persisten ke sekolah. Tulis penuh. Cara-cara murid 5 persisten ke sekolah. Oh, besar. Cara-cara murid 5 persisten ke sekolah. Tunjuk yang cikgu dah buat, dah siap. Okay, tengok. Betul tak? Kita cek balik. Betul ke tak cikgu buat ni? Okay, cara-cara murid 5 persisten datang ke sekolah. Tengok tajuk. Ada huruf besar M kat sini. Seloknya tajuk huruf besar lah. Cara-cara murid 5 persisten datang ke sekolah. Okey. Seterusnya, kita semak balik. Betul ke? Bas tadi 10 orang. Betul lah kan? Nampak cikgu? Lukis ni mesti ada hitam ni. 10 orang. Menaiki kereta 6 orang. Menunggang basikal 4 orang. Jalan kaki 12 orang. Membonceng motosikal 8 orang. Memadai tulis motosikal je lah. Ni paksi X, cara-cara ke sekolah. Ni bilangan. Sini dah dapat markah dah. Bila lukis penuh macam ni pun dapat markah. Okey, jadi carta palang mencancang cikgu ni betul lah. Menepati data yang diberi. Carta palang mencancang. Sekarang kita tengok cara-cara macam mana nak bina carta palang mengufuk. Tadi carta palang mencancang. Okey, ni data yang diberi, biasa dalam bentuk jadual ataupun cerita. Okey, warna yang digemari oleh murid-murid di sebuah sekolah. Okey, warna kegemaran hitam, hijau, kuning, biru, merah. Dan bilangan murid 200, 250, 650, 450, 500. Ni data-data yang diberi. Okey, carta palang mengufuk berbeza dengan carta palang mencancang dekat sini. Dekat paksi X dan paksi Y. Paksi X ni, yang mengufuk ni, yang baring ni, kita letak bilangan. Nilai yang diberi. Kalau yang paksi X ni, kita letak nama ataupun ni lah, macam ni warna kegemaran. Okey, kita nak buat senggatan. Kita akan buat senggatan kat bawah ni. Sekarang ni kita akan buat senggatan kat sini sebab bilangan kat paksi X. Jadi bila kita nak tentukan nilai senggatan, kita tengok nilai yang paling rendah 200, nilai yang paling tinggi 650. Jadi nilai 200 ni kena ada dekat permulaan dan nilai 650 ni kena ada juga dekat paling tinggi. Okey, cikgu buat senggatan ni, nilai senggatan ni cikgu buat 100. Satu senggatan ni 100.
Dua senggatan, 200, 300, 400, 500, 600. Awak lukis senggatan ni. Senggatan ni kena lukis sikit. Okey, dah buat paksi X, paksi Y, dah buat bilangan, dah buat ni, nilai senggatan ni. Okey, sekarang baru kita lukis carta. Lukis carta. Okey, tengok data dia warna hitam. Murid yang gemar warna hitam ada 200 orang. Murid yang gemar warna hitam ada 200 orang. Okey, jadi kita lukis carta palang mengufuk ke 200. Kita kena lukis juga kat sini. Okey, lepas tu yang gemar warna hijau. Warna hijau 250. Okey, 250 kat sini. Jadi kita guna pembaris, tek macam tu. Kita lukis carta palang. Jangan lebih. Okey, untuk warna kuning, murid yang gemar warna kuning 650 orang. 650 antara 600 dengan 700 tengah-tengah. Kita lukis 650. Lepas tu kita lukis untuk biru. Murid yang gemar warna biru ada 450. Kita guna pembaris. Ukur kat sini, barulah kita lukis carta palang. Lepas tu warna merah. Yang gemar warna merah ada 500 orang. Kita lukis. Kita garis dulu. Kita tengok sama label ni. Okey, lepas tu baru kita lukis carta palang. Warna merah 500 orang. Lepas dah siap lukis ni semua, awak boleh warnakan atau loretkan. Cikgu lebih prefer awak loret. Kalau pada kertas soalan peperiksaan, loret. Kalau loret semua ke sini, jadi semua ke sini. Jangan lebih daripada petak. Loret tu dalam je. Sebenarnya kalau tak loret pun tak apa. Memadai awak lukis macam ni. Mesti ada petak ni. Contoh cikgu tulis ada satu warna lagi kat sini kan. Macam ni. Mesti ada yang ni. Rapat ke tepi. Tak perlu loret pun tak apa. Asalkan ada carta macam ni. Jangan bergantung pada kertas graf je. Contoh awak buat ujung je. Tak boleh. Boleh. Satu contoh soalan. Okey, kita tengok. Dia beri dalam bentuk ayat. 4 pasukan bertanding dalam satu pertandingan perbahasan. Ada 4 pasukan bertanding. Ada pasukan bijak, pintar, cerdik dan intelek. Masing-masing mendapat 80 markah. Kita garis maklumat penting. 80 markah, 90 markah, 75 markah dan 85 markah. Okey, daripada ayat ni, cikgu tukar pada bentuk jadual. Supaya senang kita nak bina piktograf, carta palang mencancang dan carta palang mengufuk. Okey, tukar pada bentuk jadual. Ada 2 perkara dalam jadual ni. Ada pasukan, ada markah. Okey, pasukan bijak dikata dapat 80 markah. Jadi kita masukkan kat sini 80 markah. Pasukan pintar 90 markah. Tulis sini 90 markah. Lepas tu pasukan cerdik 75 markah dan pasukan intelek 85. Tulis kat jadual tu. Sebab untuk senangkan kita bina piktograf, bina carta palang dan bina carta palang mengufuk. Okey, bila awak dah dapat jadual macam ni, awak binalah piktograf. Macam mana nak bina piktograf? Okey, cikgu harap awak cuba jawab soalan ni. Okey, pausekan video ni. Lepas tu cuba jawab soalan ni. Okey, soalan ni juga ada dalam buku teks matematik tahun 4. Okey, selamat mencuba. Jika ada soalan, boleh komen kat bawah. Terima kasih.